A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin ya matin ya matin ya matin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama kali kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat bertemu pada majlis ta'limi kita pada malam ni. Kerana kita kita lenyap beberapa hari lepas. Jadi channel kita ni tu tak berjalan dah 2-3 hari lepas tak berjalan. Maka malam ni kita nak sambung majlis ta'limi kita malam ni kita mulai dengan tajuk iaitu sampai pahala kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita di dalam sihat dan afiat. Yang mana kita sudah bagi maklumat tentang hukum-hukuman ataupun di segi akidah pada beberapa bulan lepas dulu. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat bersama. Kita sekarang bersama dengan Dar Al-Ansar, iaitu pondok Benda Baru. Pondok ni iaitu pondok untuk kita nak menyebarkan ilmu pengetahuan, iaitu di atas mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan di segi akidah iaitu di atas akidah, di atas jalanan Abil Hasan Al-Ash'ari. Mudah-mudahan dengan kita ikuti kita dapat ambil manfaat bersama insya-Allah. Jadi pondok kita ni kita nak sebar, kita nak bagi ilmu pengetahuan iaitu tentang kitab tua. Kitab tua iaitu kitab turas, kitab pondok. Mudah-mudahan dengan kita hantar anak kita itu boleh reti ilmu-ilmu dulu. Yang mana ayah kita, ibu kita duk bawa ilmu-ilmu dulu saat itu, boleh bawa amalan, boleh bawa gapo untuk kita itu boleh buat ibadat turut cara-cara yang dikandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya sekolah-sekolah itu tidak ajar perkara-perkara tu, bukan begitu dak. Cuma kita nak hidup iaitu cara-cara ataupun metode pesen dulu. Pesen dulu. Kerana pondok di hari ini kita tengok tak begitu kembang. Tak ada kembang sangat. Bukan tak ada, benda tu ada tapi tak kembang sangat. Lalu itulah di hari ini kita nak hidup amalan pondok, nak hidup hijau-hijau hak pondok, dan lagi pula masalah sebar dakwah agama hak pondok. Oleh itu kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak melewatkan masa, malam ni kita ada tajuk tentang iaitu sampai pahala kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, sebenarnya kita hidup di atas dunia ni, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena banyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena buat amalan taat, kita kena buat persiapan, kita kena cari bekalan untuk kita. Untuk kita saat itu bila kita sapa di negeri akhirat, kita amalan apa sahaja yang kita dah buat di atas dunia itu adalah sebagai bekalan kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Ayat ni di dalam suratul Hasyr ayat 18. Nah, ayat 18. Jadi kita boleh reti daripada ayat ni. Nah, kita boleh reti daripada ayat ni di dalam suratul Hasyr ayat 18 ni. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, ia kata ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, ittaqullah, takut oleh kamu, pelihara oleh kamu, jaga oleh kamu akan Allah. Tu dia. Jadi suruh kita hak ni tu, orang kita ni selaku orang beriman ni, kita kena jaga agama Allah. Kita kena jaga syariat Allah, kita kena jaga amalan-amalan apa sahaja yang Allah suruh kita hak ni tu, taat kepada dia, kita kena taat. Apa sahaja yang Allah larang, supaya kita tinggal, supaya kita hak ni tu lawan dengan perkara-perkara tu, maka kita kena ikuti. Kita kena taat, kita kena junjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pula dalam ayat kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan hendaklah tilik seorang ma qaddamat lighadin, akan barang yang jadi akan barang yang apa hak kita saat itu buat di atas dunia ni, kita nak cadai, kita nak sedia untuk negeri akhirat, untuk esok, untuk besok hari. Jadi kita nak sapa di sana, kita nak sapa di pada mahsyar sikit lagi, kita nak sapa tempat timbang amalan sikit lagi. Tempat timbang amalan sikit lagi hak ni tu, amalan kita hak kita buat berkala di atas dunia ni gapo atik, semaya kita, baca Quran kita, zikir kita, puasa kita, zakat kita, amalan sedekah kita, amalan kebajikan yang lain-lain lagi, banyaklah hak kita duk buat di atas dunia tu, itu adalah bekalan. Bekalan untuk esok hari. Bekalan untuk esok hari. Lighadin. Untuk esok hari maknanya untuk besok hari di sini, dengan maknanya untuk akhirat nanti. Bila kita sapa di pada mahsyar, semua amalan kita tu ditimbang. Sama ada amalan baik ataupun amalan jahat ditimbang. Tu. Jadi manakala kita buat persiapan di sini, kita buat persiapan di atas dunia ni, jadi kita tak ada kena bimbang gapo lah. Kita tak ada kena takut gapo, kita tak ada kena bimbang gapo, kita kena harap penuh-penuh kepada Allah Subhanahu wa taala akan bagi kebaikan kepada kita. Dalam ayat kata wattaqullah, takut oleh kamu akan Allah, pelihara oleh kamu akan Allah, jaga oleh kamu akan agama. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah sangat mengetahui bima ta'malun, dengan apa hak kita duk buat. Kita buat di sini, kita buat di atas dunia, kadang-kadang kita buat rupa-rupa zahirnya nampak jadi baik, nampak jadi kebajikan, pada hakikatnya pada batin kitanya Tuhan tahu. Kita buat tu ikhlas ke, kita buat tidak ikhlas ke, kita buat saat itu kerana Allah ke, tuluh hati, suci hati, putih hati kerana Allah ke, tidak kerana Allah, semua Tuhan tahu habis. Zahir kita buat balah mana, dalam batin kita duk kosak kok mana, kita buat kerana gapo, semua Tuhan tahu. Sebab itulah segala perbuatan kita semata-mata kena kena ada renungi di dalam diri kita bahawa Allah duk mengitai-ngitai kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berasa kata kita duk buat ibadat ni, ada orang duk perhati, ada orang duk tengok. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Supaya nak kita jaga amalan kita. Maka dalam ayat ni, untuk kita buat bekalan diri kita sendiri. Kita buat bekalan diri kita sendiri, kita jaga amalan-amalan. Kerana semua tu ditimbang, semua tu orang panggil bekalan untuk kita. Bekalan untuk kita boleh tupai amalan kita setelah mana kita meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia, amalan kita jadi teman kita. Amalan kita jadi bekalan kita. Maka dalam ayat yang lain lagi, yang mana kita baca di dalam suratul Kahfi, hak kita baca di awal saat ni suratul Hasyri ayat 18. Dalam suratul Kahfi pula, iaitu ayat 40 ni, yang mana kita selalu dengar daripada guru-guru kita, dengar daripada baba-baba kita, ayat yang mereka itu, ayat yang tok-tok guru kita duk baca, kita selalu dengar. Kita boleh kata acak lah kita dengar.
Mana dia kata? Dia kata al-malu wal banuna zinatul hayah. Jadi ni orang panggil firman Allah Subhanahu wa taala, Tok Guru kita bagi huraian kepada kita. Ini adalah kalamullah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Kahfi ayatnya 40 ni. Allah berfirman al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ayat ning bagi tahu kepada kita, dia kata al-mal wal banuna. Al-mal di sini nak ayat kata dan jenis-jenis harta kita. Jenis-jenis harta kita termasuknya duit pitih kita. Duit pitih kita, pakaian kita, makannya kita kata semua tu orang panggil jadi harga tu. Orang panggil semua tu jadi harga. Duit pitih kita, kenderaan kita, rumah kita, kebun kita, apa sahaja hak jadi ada harga. Hak kita milik saat itu orang panggil mal. Maka semua setiap jenis hak kita milik saat itu. Dan lagi pula wal banuna, dan anak pinak kita. Anak kita sama ada lelaki, perempuan, cucu kita, cucik kita, cocok, cecek, semua tu nak rakyat kata zinatul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan dunia. Kita ada duit pitih, apa sahaja kita nak boleh beli. Apa sahaja kita nak boleh pakai. Jadi serenok kita dengan harta benda kita. Kita nak pakai kereta, boleh pakai kereta. Kita nak buat rumah, boleh. Boleh buat rumah. Kita nak beli kebun, boleh beli kebun. Kita nak apa sahaja untuk jadi keserenakan untuk diri kita, boleh buat. Jadi serenok dengan harta-harta yang ada di dalam tangan kita. Dan anak pinak kita. Anak pinak kita saat itu, kita serenok dengan anak-anak kita. Anak kita seorang ni berumah, seorang ni tidak berumah lagi. Hak ni berumah di bandar, hak ni berumah di bukit, hak ni berumah di patah, hak ni berumah di kawasan-kawasan ilik. Jadi anak pinak kita ramai-ramai hak berumah dan hak tak berumah saat itu, bila kelik mari pada hari-hari yang mulia di sisi kita, hari raya ke, hari kebesaran ke, beripung ramai-ramai, kita serenok dengan anak-anak kita. Boleh tengok cucu kita sore tu, boleh tengok cucu kita sore ni, hak ni duk beramal bersuka, hak ni duk teriak gapo tu. Nak rakyat kata serenok boleh tengok anak cucu. Serenok boleh tengok harta benda. Hak tu Tuhan kata zinatul hayah. Itu adalah perhiasan hidup saja. Hak tu boleh tengok di atas dunia je. Pada negeri akhirat tak leh nak tolong kamu walaupun sedikit. Harta benda nak tolong kamu tak boleh, anak pinak nak tolong kamu tak boleh. Kalau itu apa hak boleh tolong kita? Hak boleh tolong kita agak wal baqiyatus salihat. Tu. Wal baqiyatus salihat. Dan benda yang kekal ni as-salihat, iaitu amalan yang soleh. Amalan hak kita duk semaya, puasa hak kita duk puasa, hak kita duk berak, hak kita duk zikir, amalan hak kita duk zikir, amalan hak kita duk sedekah, amalan hak kita duk buat kebajikan, semua tu jadi amalan salihat. Hak kita duk buat kebajikan, kita duk buat sama ada hak fardu dan kita buat hak sunat saat itu, hak tulah jadi hak kekal. Anak pinak kita tak kekal, harta benda kita pun tak kekal. Kita ada berapa juta pun, kebun kita ada beratus rai, ada berapa ratus rai pun tak kekal di dalam tangan kita. Anak pinak kita pun tak kekal dengan kita. Tak boleh kita nak tolong tak boleh kita nak minta pertolongan daripada harta kita, tak boleh kita nak minta pertolongan daripada anak pinak kita. Itu dia. Jadi kita serenok dengan dia, boleh serenok di atas dunia saja. Boleh serenok di atas dunia saja. Duit pitih kita boleh serenok, nak go tu boleh, nak go ni boleh. Anak pinak kita pun anak tupai dia, kita hak ni tu nak minta pertolongan daripada dia atas dunia ni lah. Kalau dia tolong, dapat pertolongan. Kalau dia tak tolong pun, rugilah kita pada atas dunia lagi dah.
Cuma nak royak di sini kata semua daripada anak pinak kita, harta benda kita hak ni tu zinatul hayah, iaitu perhiasan hidup. Nah, zinatul hayatid dunia, perhiasan hidup dunia saja. Nah, kau ibu kau bapak yang dirahmati Allah. Sebab itulah kau ibu kau bapak kita jangan ralik dengan keserenok ke dunia kita, duit pitih kita, harta benda kita jangan ralik dengan dia. Anak pinak kita jangan ralik dengan dia. Sebab apa? Sebab hak tu nah tak leh nak tolong kita di pada mahsyar nanti. Anak kita nak tolong kita tak leh di negeri akhirat di pada mahsyar. Sebab pada hari tu hari tak leh kita nak tupai pergi, nak tupai mari, tak ada dah. Tu dia. Nah, dan harta benda kita nak tupai dia pun tak leh juga. Hak boleh tupainya wal baqiyatus salihat. Hak kekal dengan kitanya, hak kita boleh tupainya as-salihat, iaitu amalan yang soleh. Jadi amalan soleh lah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita khairun inda rabbika. Ialah lebih baik di sisi Tuhan engkau. Hak itulah hak lebih baik, hak itulah hak lebih molek. Semaya kita, nah zikir kita, baca Quran kita, puasa kita, amalan sedekah kita, buat kebaikan, buat kebajikan. Nah, kita duk buat segala-gala kebaikan hak itu, hak itulah hak molek sekali inda rabbika di sisi Tuhan engkau. Sawaban nisbah pahala. Pahala kita boleh tengok akhirat esok, tak usah. Buatlah banyak mana pun tak usah. Tak supaya atas dunia kita buat kerja dunia ni. Usak kita buat atas dunia ni, kita buat kerja dunia ni, dia punah. Siapa masa dia punah, siapa masa dia rusak. Begitu juga anak kita. Nah, ada hari kesudahan dan harta benda kita ada hari kehabisan, dia kena habis. Tu dia kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi amalan solihat lah, amalan soleh lah hak kekal serta dengan kita. Wa khairun amala, dan ialah yang lebih baik nisbah. Nah, hak kita duk cerita hak kita duk cita-cita tu orang panggil hak tulah. Hak amalan kita itulah. Nah, hak paling molek sekali. Nah, paling molek daripada harta benda kita, molek daripada anak pinak kita. Hak Tuhan duk sedia kepada kita. Nah, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, bila kita boleh tahu kata amalan bekalan untuk diri kita ni kita buatlah. Ketika kita duk hidup lagi, kita duk gagah lagi, kita duk boleh gerak lagi, anggota-anggota tujuh kita boleh duk buat amal lagi, kita buatlah sebagai jadi bekalan untuk kita. Nah, dalam ayat di dalam suratul Baqarah ayat 197 dia kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tu dia. Wa tazawwadu, dan berbekallah, fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya bekalan ni, nah, maka sebaik-baik bekalan ni at-taqwa, maknanya amalan takwa lah hak molek sekali. Tu dia. Sebab itulah kan ibu kan bapa, nah, kita kena segeralah, kita kena rebuklah. Nah, kena segera, kena rebuk. Badiru bil a'mali, kita kena segera dengan segala amalan. Buatlah amalan semaya sunat, buat amalan puasa sunat. Nah, buatlah amalan sedekah, buatlah amalan zikir. Kita buatlah sunat-sunat tu banyak. Bangun tengah-tengah malam semaya tahajud, bangun tengah-tengah malam taubat dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ni banyak dosa. Nah, banyak dosa. Sebab hari-hari ni kita hidup orang panggil di dalam keadaannya dosa. Sebab itulah kita kena banyak bertaubat, kita kena banyak amalan-amalan sunat. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Maka bila amalan ni nak rakyat kata, bila ni ketika kita duk hidup, bila kita meninggal dunia, nah bila kita meninggal dunia, maka amalan lepas daripada kita meninggal tu, amalan sudah lenyap. Sebab hak tu orang panggil kita sudah faham dah, kita sudah reti dah. Kerana manusia bila meninggal dunia, maka putuslah amalan dia. Yang mana kita sudah bagi tahu dan kita duk dengar daripada hadis-hadis Nabi, kita duk dengar daripada tok-tok guru duk bagi huraian kepada kita, apabila mati oleh anak Adam, nah maka terputuslah amalan dia, malaikat 3 perkara ya. Yang pertama sedekah jariah.
Yang kedua iaitu ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga anak yang soleh berdoa kepadanya. Jadi di sini tiga-tiga ni nak orang panggil amalan setelah mana dia sudah meninggal dunia. Itu dia. Yang pertama orang panggil wakaf jariah ataupun sedekah jariah. Hak kita duk buat kebajikan, kita buat tubik duit pitih kita pergi khairat kepada masjid, kita pergi khairat kepada pondok, kita pergi khairat kepada tadika, kita pergi khairat kepada tahfizul Quran. Semua tempat hak jadi kebajikan kepada kebajikan di sisi agama saat itu, hak anak-anak kita duk buat, hak kita sendiri duk buat, semua tu orang panggil amalan yang baik. Maka kita pergi khairat di tempat-tempat tu. Di khairat tempat tu, di wakaf tempat tu, kita pergi sedekah jariah. Jadi amalan hak itu setelah mana kita meninggal dunia, amalan duk sapa semua. Kita duk dalam kubur duk sapa semua. Tu amalan pertama. Amalan yang kedua iaitu ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang boleh ambil manfaat dengannya. Atau guru mengajar, kita ambil buah dia pergi mengajar pula. Dan lagi pula orang lain pula ambil buah dia pergi mengajar pula. Ambil maklumat dia hak ni tu pergi mengajar. Orang panggil duk sebar hak ni tu. Tu guru sendiri meninggal dunia, amalan orang duk mengajar buah dia ataupun maklumat hak ambil daripada dia tu, ilmu pengetahuan hak dapat daripada dia tu, orang panggil pahala tu siapa semua kepada dia. Tu orang panggil jariah. Amalan jariah. Pahala dia hak ni tu, kebaikan hak ni tu datang semua kepada mereka hak buat. Hak buat amalan dakwah, kerja dakwah, sebar ilmu pengetahuan ni. Orang boleh ambil manfaat daripada huraya dia, daripada syarah dia. Maka hak tu duk siapa semua pahala. Tua tu meninggal dunia lama dah, duk dalam kubur dah, tapi amalan sedekah orang panggil apa? Pahala jariah dia tu duk siapa semua. Tu sebagai amalan yang kedua. Hak yang ketiga, anak berdoa kepadanya. Anak yang soleh duk berdoa kepada ayah, anak yang soleh duk berdoa kepada ibu. Sebab itulah anak kita hak ni tu, kita kena berat kepada agama, kita kena beri agama, kita kena isi agama, kita kena tani agama tu banyak kepada anak kita. Supaya anak kita saat ni tu ada kesedaran, anak kita hak ni tu orang panggil ada ruh agama, ada ruh agama. Boleh baca Quran, boleh berdoa kepada kita, boleh buat apa sahaja kebajikan kepada ibu bapa dia. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Maka pada malam ni, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, kita nak kecek sikit tentang sampai pahala kepada mereka yang sudah meninggal dunia, kepada orang yang sudah mati dah. Pahala tu siapa kau tak siapa. Hak kita duk baca ataupun hak kita duk buat bajikan, duk baca Quran saat ni tu, siapa dak kepada ayah, siapa dak kepada ibu ataupun orang lain bukan daripada ayah, bukan daripada ibu, bukan daripada adik-beradik dia hak ni tu. Dia nak baca Quran, nak hadiah kepada dia tu, nak hadiah kepada dia ni tu, siapa dak pahala kepada mereka yang sudah meninggal dunia tu. Hak tu kita nak bagi tahu kepada kan ibu kan bapa, supaya kita hak ni tu bila kita kecek tentang kebajikan mereka yang sudah meninggal dunia saat ni tu, kita boleh tahu maklumat tentang kematian, dan kita boleh tahu masalahnya pahala-pahala selepas daripada kematian, siapa ataupun tidak siapa. Jadi di sini kita nak bagi huraian supaya kita tak keliru di dalam pahami. Kadang-kadang kita dengar daripada bahagian satu bahagian yang lain kata tak sapa, ada setengah kata sapa. Jadi menyebabkan kita hak ni tu wawih, kita saat ni tu syok. Sebab itulah kita hak ni tu bila kita mari dengar orang ngajar, bila kita ambil tahu tentang kematian, tentang pahala, tentang kebajikan lepas daripada kematian, kita mari dengar, kita boleh faham, kita boleh tahu, maka kita boleh buat. Kalau kita tak dengar langsung, jadi kita harapan kita hak itu tak ada. Harapan kita hak itu tak ada. Jadi kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
Kita dapat sabda daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dalam satu hadis tu dia kata ini qad ra'aitukum tuftanuna fil qubur. Hadis ning ini qad ra'aitukum tuftanuna fil qubur ka fitnatid dajjal. Hadis ning kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Hadis ning dikatakan hadis sahih. Riwayat daripada Imam Muslim. Maka cerita hadis ni ya gini. Ada seorang Yahudi, orang perempuan daripada Yahudi itu, dia mari jumpa dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mari jumpa dengan Sayyidah Aisyah, orang Yahudi, orang perempuan lah, mari jumpa dengan Sayyidah Aisyah. Mari saat itu dia minta satu perkara daripada Sayyidah Aisyah, maka Sayyidah Aisyah pun beri apa yang nak tu. Maka dia kata kepada Sayyidah Aisyah, dia kata a'adzakillah min azabil qabri. A'adzakillah min azabil qabri. Dia kata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita daripada Yahudi. Bila dia hak ni tu dia kata a'adzakillah, mudah-mudahan jauh akan dikau oleh Allah min azabil qabri, daripada azab kubur. Minta Sayyidah Aisyah ni jauh daripada azab kubur. Maka Sayyidah Aisyah pun jadi tercengang dia. Tercengang mana? Ada ke azab kubur? Moga ada tahu azabnya, azab api neraka dak ke, azab akhirat. Sebab itulah Nabi Sayyidah Aisyah ni bila Nabi kelik mari, dia pun tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berita ke nak tanya sikit. Sebab ada orang Yahudi mari minta satu perkara daripada dia hak ni tu, lepas tu dia berilah benda tu. Maka orang Yahudi tu, orang perempuan Yahudi tu, dia pun seolah-olah berdoa lah di sisi dia, jauhkan dikau daripada azab kubur. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dikau daripada azab kubur. Lepas tu nak tanya Rasulullah lah. Tanyanya, adakah azab kubur? Dia kata, ya Rasulullah, yu'adzabun nasu fil kubur. Adakah diazab akan manusia di dalam kubur? Lepas tu Nabi pun jawab lah, kata ya ada. Bila ada hak ni tu tak ada nak kecek panjang. Jadi Nabi hak ni tu duk gaduh nak naik, duk gaduh nak pergi. Bila duk gaduh nak pergi hak ni tu, Nabi pun pergi. Naik nate dia, naik kenderaan dia, naik nate dia pergi. Bila pergi hak ni tu nak rakyat kata, kebetulannya masa tu iaitu gerhana matahari. Bila gerhana matahari hak ni tu, sahabat pun rakyat pada Rasulullah pun tengok sendiri, kata gerhana matahari hak ni tu, lalu tu nak semaya lah, semaya khusuf. Kerana gerhana matahari tu semaya khusuf. Jadi Nabi hak ni tu semaya qiyam panjang, dan lagi pula rokok pun panjang hak ni tu, berapa kali rokok tu. Jadi nak rakyat kata Nabi sudah semaya hak ni tu, Nabi pun bawa tubik. Nabi kata inni qad ra'aitukum tuftanuna fil qubur ka fitnatid dajjal. Nabi kata gitu. Bila Nabi kata gitu gak, apa maksud dia daripada hadis ni? Nabi kata, sesungguhnya aku ni, lihat akan kamu, sesungguhnya aku lihat akan kamu, difitnah akan kamu ka fitnatid dajjal, seperti mana memfitnah oleh dajjal. Tu dia. Jadi beratlah, takutlah. Tu dia. Manakala takut ni, manakala benda ni difitnah ni, jadi puak-puak sahabat pun jadi gerung lah. Kerana fitnah dalam kubur ni. Bila fitnah dalam kubur, kita nak buat kerana. Bagi mereka yang tak ada amalan, mereka yang tak ada bekalan, tu beratlah. Sebab buku buat amalan, buku sedia amalan, kita royak dah. Dan ayat Quran tu royak habis cekak dah. Hadis-hadis pun banyak cekak dah. Suruh kita sedia amalan, suruh kita buat ibadat. Sebab segala benda hak kena buat saat ni tu, ambil daripada balik sehingga kita meninggal dunia. Ha semaya lah, ha puasa lah, ha zakat lah, ha haji lah,
hak apa sahaja agama ajar kepada kita. Tu dia. Supaya benda tu jadi bekalan bagi kita. Jadi kalaulah kita nak tambah daripada amalan-amalan hak wajib tu, buatlah hak sunat. Nah, hak sunat tu pernah-pernah, hak sunat tu belana-lana, suruh kita tu banyak. Tiba-tiba orang hak sikit amalan. Kita kata hak sikit amalan. Hak tak suka sangat buat ibadat tu. Hak tak suka buat ibadat, kita kata ada dok pergi jalan lain hak boleh tolong. Hak tu nak royak kata, agama ni bagi lagi kemudahan kepada kita. Kemudahan kepada kita bagi orang hak hidup nak tolong orang hak sudah meninggal dunia dah. Boleh lagi ada jalan lagi. Sebab itulah nak royak kata dalam kubur ni dia azab. Dalam kubur ni difitnah. Manakala difitnah, cara manakah nak boleh tolong mereka yang sudah meninggal dunia? Ayah kita tak pernah semaya, ayah kita puasa kadang-kadang. Nah, puasa dia tu kadang-kadang sebulan tu puasa 2 hari 3 hari je. Nah, nak royak kata tak suka sangat dalam buat ibadat. Tak suka sangat nak buat bajikan. Tak suka masjid, tak suka orang ngajar, tak suka tempat-tempat bajikan. Jadi akhir esok meninggal dunia. Bila meninggal dunia kita berasa nak tolong ayah kita. Kita berasa nak tolong ibu kita sebab kita orang semaya, sebab kita orang duduk ke masjid, kita orang mengaji, kita orang menuntut ilmu. Kita ada kesedaran saya kepada ayah kita, saya kepada ibu kita. Maka kita nak buat kebajikan kepada ayah. Bila nak buat kebajikan kepada ayah, setengah-setengah mereka itu buat baca Quran. Baca hadiah. Ada lagi pula buat kebajikan lain, amalan sedekah, amalan gapo buat gitu. Lepas tu di situ siapa ke tak siapa. Situ tempat duk bahas tu. Siapa ke tak siapa. Hak tu orang panggil duk bahas mari dalam orang panggil di kalangan ulama. Maka kita nak tengok bahasa daripada ulama. Kita nak tengok bahasa daripada mereka hak pegang kata pahala siapa kepada si mati, ada setengah kata pahala tidak siapa kepada si mati. Kita tengok bagaimanakah mereka itu berdasar kepada dalil dan nas. Kita tengok di situ. Jadi yang mana bagi mereka hak kata siapa, bila ada kematian selalu membaca talqin, ada lagi pula buat baca buat kadang-kadang buat cara upah dalam buat ibadat untuk siapa pahala kepada si mati. Itu kita tengok di sini. Yang mana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni iaitu hadis rawahu Muslim, iaitu kena kepada hadis sahih. Yang mana Nabi bersabda, dia kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu di sini dengan maknanya ajar oleh kamu. Ajar oleh kamu, baca talqin oleh kamu. Hak kita duk baca talqin ataupun kita hak ni tu kita duk baca ke atas si mati hak ni tu, laqinu mengajar olehmu mautakum akal orang-orang yang mati kamu. Mautakum ni orang panggil jamuk daripada mayyitun. Yo mayyitun ni jamuk dia boleh gunanya mauta, boleh gunanya amwat, boleh gunanya mayyitun. Jadi di sini nak royak kata mengajar oleh kamu akan orang-orang yang mati kamu tu. Maknanya orang hak mati kamu hak ni tu mengajarlah la ilaha illallah. Ngajar la ilaha illallah. Apa kita duk ngajar? Orang hak mati dah tu ngajar kalau ada malaikat datang hak ni tu, ada 2 malaikat daripada nakir mungkar dan nakir hak ni tu. Kalau tanya kamu, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Siapakah saudara kamu? Dan apakah kiblat kamu? Apakah imam kamu? Menjawab. Menjawab. Tuhan tu Allah tu Tuhanku. Muhammad tu nabiku. Islam tu agamaku. Kaabah tu kiblatku. Dan Quran tu imam bagiku. Tu nak royak kata dia ajar tu. Maka di sini dalam hadis ning hadis rawahu
Imam Muslim ni nak royak kata hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Jadi ia gunanya mengajar akal mauta. Akal orang-orang yang mati dari kalangan kamu tu. Kalau gitu orang-orang mati dah. Mati dah. Nah, sebab sebut mauta tu. Jadi di sini kalau turut lafaz hakiki, turut lafaz hakikah dia tu. Turut lafaz betul-betul tu. Maknanya mati dah. Mati dah boleh mengajar ke? Ni. Hadis ni hadis sahih pula. Tu. Jadi kalau kita tengok di dalam syarah Tirmizi bagi huraiya tentang mauta di sini, kita boleh tahu kata orang mati dah boleh mengajar. Nah, mati dah boleh mengajar kalau pakai makna hakiki mauta tu. Tu. Bagi orang yang pakai makna hakiki boleh mengajar orang mati. Kita nak pergi kata orang mati dah. Hatta pahala hatta gapo tak pakai kerja dah supaya duk buh baja di pokok kayu hok mapuh dah. Pang kayu ni mapuh dah. Kita pergi duk buh baja. Adakah pang kayu ni nak subuh, nak pucuk, daun nak jadi hijau hitam, tubik bunga, tubik buah, tubik apa ke? Pang mapuh dah. Buh saja. Tu orang panggil kita nak ambil. Perkataan tu orang panggil nak pergi guna. Nak pergi kiyah benda dunia dengan benda akhirat, kita nak kiyah tak leh. Kita nak kiyah tak leh sebab dunia ni hak mapuh dah tak pakar dah lah. Tapi akhirat ni lain sebab orang panggil manusia ni jasad dia sudah meninggal dunia, roh dia hidup. Nah, roh dia hidup sebab roh ni terbahagi kepada dua, dia panggil ruhul hayat, satu lagi ruhul yaqazah. Nah, ruhul hayat dan ruhul yaqazah. Ruhul hayat iaitu roh orang yang sudah meninggal dunia. Ruhul yaqazah, roh kita ni. Ni kita hak hidup-hidup ni orang panggil ruhul yaqazah. Roh kita hak ni tu boleh bangun, boleh tidur, boleh bangun, boleh tidur. Tu dia. Ruhul hayat, roh orang mati dah. Sebab apa boleh dia guna hayat? Sebab dia mati dah. Tapi apa boleh panggil ruhul hayat? Kita ni dia tak panggil ruhul hayat, dia panggil ruhul yaqazah. Sebab dia panggil ruhul hayat kerana jasad dia mati tapi roh kekal hidup. Roh duk tetap hidup. Sebab itu dia panggil ruhul hayat bagi roh yang sudah meninggal dunia dah. Tu bukan bapa yang dirahmati Allah. Jadi nak royak kata kita nak banding, kita nak kiyah akhirat dengan kehidupan dunia ni, nak banding tak leh, kita nak kiyah tak leh. Nak kiyah tak leh. Sebab itulah kelimah ni orang panggil lafaz ni lafaz mautakum ni, kalau pakai makna hakiki dengan maknanya boleh mengajar orang hak mati dah. Tu dia kalau pakai betul-betul. Kalau kita pakai makna majazi, bila kita pakai makna majazi hak ni tu maknanya orang hampir mati. Pakai makna majazi, maknanya orang hampir mati. Balahana makna majazi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang hak hampir nak mati tu. Ajar apa? Akan la ilaha illallah. Tu dia. Ajar la ilaha illallah. Ajar kalimah la ilaha illallah. Orang nak mati tu. Hak nyawa duk dia goroh-goroh dah. Hak orang muhtadar, maknanya orang dekat-dekat nak mati hak ni tu nyawa duk dia halkum dah, kita pun pergi ajar. Panggil nama sikit. Bella, oh Bella. Ataupun tetah misalnya. Ngucap la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Kita ajar ngucap. Hak tu nak royak kata kalau kita pakai makna majazi, maknanya orang hampir nak mati hak ni tu, kita pergi ajarnya la ilaha illallah. Tu pergi baca di telinga dia, telinga kanan dia, kita pergi baca dengar la ilaha illallah. Kalau mata duk prik, maknanya top rap, maknanya dia terima hak kita kata, walaupun yang mulut nak sebut tak boleh pun dia terima hak kita kata tu. Tu dia. Kalau mati dalam kelimah lah. Tu dia. Jadi di sini kalau kita pakai makna majazi ni, korenah dia kita boleh tengok di hadis yang lain. Mana korenah di hadis yang lain?
Kerana hadis lain kata man kana fi akhiri kalamihi, man kana fi akhiru kalamihi siapa yang adalah pada akhir, kana fi man kana akhira kalamihi, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang adalah pada akhir percakapannya, kerana dia akhir dengan percakapan dia kelimuh ni ya. Kelimuh apa? La ilaha illallah. Akhir dengan kelimuh ni. Percakapan dia tu. Hak biasa duk kecek, hak biasa duk royak, hak biasa duk panggil, hak biasa duk gamik anak-anak. Misalnya panggil anak, nah, mari air, nak minum air misalnya, duk kecek. Nah, kering tekak ni, royak, boleh royak sikit banyak boleh. Boleh isyarat, boleh gapo hak ni tu. Nah, akhir suk perkataan dia hak dia boleh kata, akhir suk ucapan dia hak dia boleh ucap, iaitu la ilaha illallah. Kalulah perkataan dia boleh orang panggil akhir dengan kelimuh la ilaha illallah, dakhalal jannah, wajib syurga. Wajib syurga dia ni. Kalau gitu, nah, dengan korenoh hadis ning boleh tahu kata laqinu mautakum la ilaha illallah, maknanya mautakum tu orang panggil lafaz majaz. Gapo lafaz majaz? Iaitu orang hape-hape mati, orang nak mati. Nah, dekat-dekat dengan nak mati. Bila dekat-dekat dengan nak mati hak ni tu, dia hak ni tu berhajat kepada orang ajar kelimuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah kita ajar hak tu jadi banyak. Tu di telinga. Ibu kita ke, ayah kita ke, kita ajar banyak. Walaupun dia tu orang Islam dah, dia orang duk mengucap, duk semaya, duk gapo pun kita serta. Kerana apa? Kerana masa tu syaitan pisah juga. Syaitan ni tipu sungguh-sungguh. Pisah juga nak boleh ke dia. Sebab dia ahli neraka, maka dia pisah juga nak manusia saat ni tu boleh jadi teman dia, boleh jadi kawan dia, boleh masuk neraka serta dengan dia. Sebab itulah dia pisah juga nak mengkufurkan orang hak duk muhtadar, orang hak dekat-dekat nak mati saat ni tu. Pisah juga nak orang ni mati dalam kubur, mati dalam dalam tangga ime. Sebab itulah kita ni kena ajar mengucap kepada ibu kita, kepada ayah kita dekat-dekat nak mati tu. Tu dia. Tengok ke pula. Tapi tak ada kita tak bimbang gapo, kerana apa boleh kata gitu? Kerana orang panggil, kalau orang ning semata-mata orang panggil akidah dia kemah dan amalan dia hak ni tu tetap. Kerana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat duk ayat siap dah. Dalam ayat di dalam surah Fussilat ayat 30, dia kata innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tu ayat tu bagi tahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia kata innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang berkata, kata ana rabbunallah, atau makul kau rabbunallah, rabbuna Allah, maknanya Tuhan kami ialah Allah. Atau orang panggil di segi akidah, di segi akidah dia tak mengaku yang lain daripada Allah, dia tak ada syirik yang lain. Sewaktu pun Tuhan kami ialah Allah, rabbunallah. Thumma istaqamu, kama dia istiqamah di dalam ibadat dia. Istiqamah ke apa? Istiqamah dengan semaya, istiqamah dengan apa sahaja ibadat dia duk buat, dia buat kebajikan terus. Jadi akidah dia kemah dan amalan ibadat dia tetap dia istiqamah. Bila dia nak meninggal dunia, bila dia nak mati, nyawa duk di halkum ni, nyawa duk di gor-goroh ni, syaitan mari nak tipu. Tuhan royak dalam ayat ni, tatanazzalu alaihimul malaikah, bertalu-talu turun ke atas mereka itu oleh malaikat. Malaikat rahmat turun mari.
tatanazzalu alaihimul malaikah. Ayat ni sebut di dalam surah Fussilat ayat 30. Tu dia. Malaikat turun bertalu-talu. Turun mana? Turun ke atas orang yang nak meninggal dunia tu. Turun, orang panggil turun sebagai jadi bodyguard. Jadi nak jaga. Nah, nak jaga si hak dok letih nak mati tu. Malaikat turun nak jaga. Sebab apa? Sebab akidah dia kemah dan amalan istiqamah dia tetap. Sebab tu riwayat dalam ayat kata innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat tu pula mari daya orang yang nak mati, alla takhafu, bahawa kamu jangan takut. Mu jangan bimbang, mu jangan takut. Sebab apa? Sebab orang nak mati ni dia takut nak pergi kepada nak pergi kepada alam akhirat, takut. Sebab kita takut. Sebab apa? Walaupun kita orang semaya pun kita tak boleh tahu lagi kata kita ni semaya kita ni taruh mana. Amalan kita ni padat tak dengan kita buat kejahatan. Maksiat kita penuh-penuh. Dosa kita penuh-penuh. Dengan kebajikan yang kita duk buat tu padat ke tak padat? Takut. Malaikat mari daya. Allah takhafu. Mu jangan takut. Hak kat depan tu. Wala tahzanu, dan mu jangan duka cita terhadap anak-anak. Nah, anak-anak keluarga kamu, isteri kamu, mu tak sorry bimbang gapolah. Moga kita ya mari juga duka cita terhadap anak kita. Moga anak kita 4-5 orang hak reti, orang panggil hak tahu semaya best orang misalnya. Hak boleh ngaji, boleh baca Quran sore tu ya. 4 orang lagi tu lepote cara dia. Tu orang panggil tak tahu agama, tak tahu semaya best duk mana. Kita duk bimbang hak tu, duk bimbang kepada anak-anak kita. Malaikat mai royak kata mu tak usah bimbang, mu tak usah takut benda tu, dan mu tak usah bimbanglah anak pinak kamu tu. Nak kita pergi dengan molek, nak kita pergi dengan seni, tak usah kira banyak. Wa abshiru bil jannati. Tuhan suruh malaikat mu royaklah khabar baik kepada orang yang nak mati tu bil jannah, dengan syurga. Mu ni ahli syurga. Orang yang nak mati. Tu bil jannatil lati kuntum tu'adun, yang adalah kamu saat itu dijanjikan. Sebab Tuhan janji siap dah dengan kamu ni membuat amalan ni, ada amalan tu, ada bekalan tu, ada siap dah. Bekalan ni orang panggil janji dia sudah tetap siap dah, sudah sedia dah untuk kamu. Lalu itulah. Jadi meninggal dunia, malakul maut ambil masa tu. Masa duk dengar galik dia duk royak tu, ambil masa tu. Tapi orang panggil kita hak ni tu dalam bab malakul maut nak ambil nyawa hak ni tu, di situ orang panggil ada kesakitan tu ada, dengan kerananya dia duk royak dah cara ambil nyawa hak ni tu berat. Cara ambil nyawa hak ni tu ada tempat sakit. Sebab itulah nak kita baca go tu, nak kita baca go ni untuk ambil nyawa kita hak tu ambil dengan apa? Dengan sederhana, ambil hak ni tu ambil dengan molek, ambil dengan baik. Jadi di sini nak tahu kepada kang ibu, kang bapak, supaya kata amalan hak kita duk buat kepada si mati hak ni tu siapa ke tak siapa. Ni duk khilaf di antara ulama. Bagi ulama kata boleh mengajar bagi orang hak sudah meninggal dunia dah tu, boleh mengajar kepada hak sudah mati dah tu, kerana pahal daripada hadis turut lafaz hakiki dia. Kalau turut lafaz majazi, maknanya orang hak HP nak mati. Maknanya orang hak HP nak mati kerana ada korenah. Ada korenah daripada hadis lain. Ala kulli hal kita tengok lagi. Tengok pula. Dalam bab siapa pahala tak siapa pahala, bagi mereka hak pergi kata siapa pahala tu. Berdalil dengan ayat, berdalil dengan hadis. Hadis ni riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tengok satu hadis. Hadis ni dia kata kan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Iqra'u Yasin ala mautakum. Pasal ni lah. Baca oleh kamu akan Yasin atas orang-orang yang mati kamu. Tu. Jadi baca Yasin ke atas orang yang mati dah, kalau kita kira. Mati dah. Bila baca ke atas orang yang mati dah, siapa orang yang mati dah? Tak ada kira orang muslimin. Di sini dia tak ada itlak kata ayah dia sendiri ke baru siapa, ibu dia sendiri ke baru siapa.
Dak, ia tak ada sebut gitu dak. Baca oleh kamu atas orang-orang yang mati kamu. Tak ada kira baca. Jadi di sini kita boleh reti kata baca Yasin tu sapa kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Orang kita hendak baca Yasin tu tak ada gapo dah. Tengok ge pula. Hadis lain pula. Hadis ni an Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, katakan di sini, ma min maitin taqra'u indahu Yasin. Tidaklah daripada orang mati hak itu engkau baca di sisinya akan Yasin, membaca surah Yasin. Nak ayat kata Yasin ni, orang panggil amalan yang baiklah untuk kita baca kepada si mati, orang yang sudah meninggal dunia dah. Sebab Nabi kata di sini, ma min mayyitin taqra'u indahu Yasin, tidaklah daripada orang yang mati dah ni engkau baca di sisinya akan surah Yasin ni, illa hawwanallah, kecuali malaikat memudah oleh Allah azza wa jalla alaihi. Tuhan memudah ke atasnya. Bila kita baca Yasin saat ni ke atas dia, kalau dia kena azab, dia boleh memudah daripada azab. Boleh lepas daripada azab. Kalau orang, kalau kita pakai lafaz mautakum tu pakai lafaz hakiki. Kalau pakai majazi supaya kata sakning tu, supaya kata sakning, lafaz majazi tu kalau kita pakai makna majazi dengan maknanya orang hampir nak mati. Orang hampir nak mati, kita bacalah Yasin. Bila kita baca Yasin, memudahkan oleh Allah ke atasnya. Malaikat malakul maut mari nak ambil nyawa, mudah. Tak ada sakit dak lah, sebab buah nyawa ni sapakah tubik kecing, sapakah tubik tahik pun ada. Tu dia. Sapakah belalok mata. Sebab nak buah nyawa ni, nak cabut roh daripada jasad ni, katanya sangat-sangat dahsyat lah, sangat-sangat sakit lah. Sebab itulah kalau kita nak jadi kita ni lepas daripada sakit cabut nyawa ni, doa-doa hak kita duk dengar daripada mereka hak duk baca tu, kita baca. Kita baca sebab orang panggil satu amalan untuk kemudahan bagi kita, untuk kemudahan bagi mereka nak meninggal dunia tu. Jadi kalulah kita kembali kelik kepada kalulah kita kembali kepada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab kematian ni, orang panggil sakratul maut. Sakratul maut, orang dekat-dekat nak mati ni, kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sakratul maut ni apa sakratul maut? Maut tu dengan makna mati. Sakrah ni dengan maknanya sengsara dengan makna seksa, bahasa kita seksa, susah nak mati. Sebab apa orang nak mati tu, kita tengok orang nak mati duk letih kan, orang baca Quran tu, duk baca Yasin tu, paling kok ni tak nak duk orang nak mati pas duk letih duk letih kita dah jangan ngucap dia tu, dia duk letih gapo, duk paling kok ni duk letih gapo, orang duk baca tu, aku anak-anak duk baca duk hajang ngucap di telinga hak ni tu. Kalau gitu masa tu seksa kerana nak cabut roh daripada jasad. Tu orang panggil sengsara. Dalam sengsara, dalam seksa, dalam susah nak mati. Kalau turut sakron dengan makna mabuk. Sebab orang mabuk pun kita tengok orang mabuk. Orang mabuk dia jadi lillah pala dia. Orang mabuk jalan lola tu. Tu nak rakyat kata orang nak mati ni susah. Paling kok ni letih. Nak rakyat kata tak ada orang nak duduk dia. Kalau gitu, hak tu dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata di sini, dia kata, man ahabba an yukhaffifallahu azza wa jalla anhu sakaratil mauti falyakun liqarabatihi wasulan wa biwalidayhi barran. Hadis ni
Dia kata gini, dia kata kan, man ahabba an yukhaffifallah, barang siapa yang suka bahawa meringan oleh Allah Subhanahu wa taala anhu sakaratil mauti, meringan oleh Allah daripadanya dalam sakaratul maut, dalam sangsara mati, dalam sengsara kematian. Maknanya orang yang dekat-dekat nak mati hak itu nak witohe rengeh. Dalam cabut nyawa tu. Pas nak buat kana? Falyakun liqarabatihi wasulan. Maka hendaklah dia hak itu dengan kaum kerabat dia kena silaturrahim. Kena kasih sayang kepada adik kakak. Jangan duk balah. Kasih sayang boleh hubung pergi mari. Jangan duk jadi masalah dengan adik kakak kita. Jadi masalah buku tanah, buku pagar, buku kawasan, masalah buku duit pitih. Dengan adik kakak balah tak kecek pergi mari, tak ada apa? Tak ada hubung rahim. Buat puluk, buat makan, buat gapo tak ada panggil, tak ada royak, tak ada hubung ni sepatah. Tu tak leh. Kalau duk baik dengan keluarga hak ni tu, mudah dia dalam kematian. Wa bi walidayhi barran, dan dengan dua ibu bapa kena buat baik. Dengan dua ibu bapa kita kena buat baik. Ni nak royak kata amalan macam ni, nak royak kata perbuatan macam ni, kadang-kadang kita hak ni tu tak ada besar sangat benda-benda gini. Tak ada besar sangat benda-benda gini. Bagi tahu kepada kita supaya kita hak ni tu boleh tahu dah amalan hak setengah-setengah nak meringankan cabut malakul maut hak ni tu, nyawa ataupun roh daripada jasad kita dengan cara ringan. Dengan cara ringan. Lepas tu dalam masalah kita baca gapo tu, kita bacalah banyaklah doa-doa saat ni tu untuk nak meringankan diri kita daripada apa? Daripada azab, daripada kesakitan cabut roh hak ni tu. Seperti doa hak kita duk baca. Hak kita duk baca tapi tambah lah. Kita duk baca seperti Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti. Yesus kata deh, payah ada tambah lagi. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti. Allahumma hawwin alaina, hei Tuhan, mudahkanlah ke atas kami. Mudah. Wi mati tu mudah, jangan wi sakit, jangan wi payah, jangan wi kasar. Tu dia. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najati minan nar. Dan wi lepaslah daripada api neraka. Tu. Jadi orang panggil mudah dalam kematian, lepas daripada api neraka. Tu. Wal afwi indal hisab, dan ampun dan maaf ketika hisab. Ketika hisab amalan. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita hak ni tu tak keliru di dalam fahami tentang kematian ni. Maka itu adalah hadis-hadis hak kita pegang kata sapa pahala kepada si mati. Bagi mereka hak pegang kata pahala tak sapa kepada si mati, tak sapa sama sekali, dia berdasar dengan ayat Quran. Bukan tak ada ayat, ada sepatutnya juga. Yang mana dalam ayat ni kata kana? Ayat ni di dalam suratul Najmi ayatnya 39. Di dalam suratul Najmi ayat 39. Ayat ni dia kata wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia melainkan sekadar mana dia buat. Kita buat gapo di atas dunia ketika kita hidup. Kita semaya banyak mana, kita puasa banyak mana, kita sedekah banyak mana, kita wakaf jariah banyak mana. Kita buat bajikan, baca Quran, kita zikir banyak mana tu ya. Lepas pada tu tak ada dah amalan kita. Buat lepas daripada ni tak ada. Malaikat dalam hadis hak sebut 3 perkara tu. Tu dia. Orang lain buat tak apa kita. Suruh buat hanya mana tak apa. Tu bagi orang hak pegang kata amalan tak apa. Tak ada pelak gapo lah. Orang panggil ayat ni kita boleh reti gini, kita boleh reti ana. Kita nak dah harap apa kat orang. Amalan hak sakut dengan kita dah harap apa kat orang. Sebab tu Yesus buat lalu. Buatlah untuk kamu, buatlah bekalan bagi kamu. Tu dia. Jadi kita dah harap kau orang nak buat, nak go tu harap kau orang, nak go ni harap kau orang, tak leh lah harap kau orang.
Tu. Jadi hak ni nak royak kata untuk peringat kepada kita. Bagi orang hak pegang kata tak apa, tak apa. Bagi kita hak pegang kata siapa, kita kata siapa. Apa ayat ni? Ayat ni nak menakuti kita. Ayat ni orang panggil, buat apa mudah harap hak orang lain? Membuatlah untukmu dulu. Tu dia, buatlah untukmu dulu. Lepas tu, habis dah, tak ada dah. Orang lain hak nak tolong, hak tu orang panggil murah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan itu Rahimun bil ibad. Tuhan itu amat pemurah bagi hamba dia. Itu dia. Jadi di sini tak ada pelik gapo lah ayat ni. Lagi satu ayat lagi. Satu ayat lagi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Dan barang yang kamu takdim untuk diri kamu tu, hak mu duk buat untuk kamu, mu duk sedia untuk kamu, hak mu duk buat segala amalan kamu daripada semaya, puasa, zakat, baca Quran, amalan sedekah semua tu. Li anfusikum, hak mu duk buat untuk diri kamu tu. Min khairin. Min khairin orang panggil min tu bayan bagi ma tu. Bayan bagi ma. Daripada segala kebajikan tu, tajiduhu indallah. Mu boleh tengok semata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia hak mu duk buat. Apa hak mu tak buat? Dak. Tu orang panggil dalil. Nah, dalil untuk mereka, untuk mereka nak pegang, mereka boleh tahu bahawasa amalan hak siapa dan tak siapa hak ni tu tak ada pelik gapo lah bagi kita hak pegang kata siapa kita buat. Bajikan untuk mereka. Sebab hadis banyak betul ya. Hadis hak kata siapa, hadis hak kata amalan tu hak ni tu diterima gapo tu ada apa tu lah ya. Tu dia. Maka di sini panjang ni jadi masa kita hak ni tu boleh kira jugalah. Tu masa kita oleh kerana jauh malam ni kita rekah-rekah sikit deh. Jadi masalah upah baca pula kita tengok masalah upah baca dalam mazhab kita Syafi'i tak ada gapo harus kita nak upah baca bila ada kematian kita, ayah kita meninggal dunia, ibu kita meninggal dunia, kita nak upah baca ni nak orang baca Quran 30 juzuk. Katakanlah nak 10,000 ke 5,000 ke kita nak upah. Nak upah dia mau baca, kita sendiri tak boleh nak baca. Kita tak nak baca. Tu. Hak sungguh amalan ni orang panggil kita sendirilah lebih baik tapi tak ada roh. Sebab kita hak ni pun tak nak baca tak pandai, nak baca tak reti hak ni tu. Lalu itulah kita terpaksa nak kena upah orang. Pahala mana dalam mazhab kita Syafi'i ni? Dalam mazhab kita tak ada gapo boleh. Sebab berdalil dengan hadis dengan sepotong hadis iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran. Sesungguhnya sebenar-benar barang yang telah ambil oleh kamu ke atasnya akan pahala kitabullah. Tu dia. Apa? Pahala apa dah? Iaitu upah iaitu kitabullah. Sesungguhnya semolek-molek barang yang ambil oleh kamu ke atas barang hak itu ajran iaitu upah kitabullah iaitu kitab Allah. Mu nak ambil upah hak itu kitab Allah. Nak ambil upah sebab orang panggil pahala saat itu boleh kepada dia, siapa kepada dia banyak-banyak. Lepas tu upah tara tu sikit je tu. Supaya orang kita duk buat upah ni tu sikit sangat je. Kadang-kadang kita baca 2 juzuk. Boh 50 kok ya. Tu orang panggil sikit. Sikit je baca tu 2 juzuk tu. Panjang juga tu 2 jam 3 jam baru habis peluh. Boleh 450 kok gitu ya. Tu orang panggil kalau kecek dalam bab duit pitih ni orang panggil tak patutlah kita ni tak patutlah. Cuma nak royak kata bagi orang awal ni dia kira kata sikit sangat je. Sebab ayat Quran ni mulia, ayat Quran ni besar, ayat Quran ni boleh beri pertolongan. Boleh beri pertolongan kepada ahlinya. Kepada siapa sahaja metak kebaikan daripada Allah ni tu. Maka Qadhi Husin kias atasnya upah mengajar Quran. Orang mengajar Quran pun boleh.
boleh ambil upah dan upah baca atas kematian boleh berlaku. Jadi apabila hadis mari begitu, maka mengajar Quran, di hari ni mengajar Quran pun dia mau bubuhlah sapu walaupun tak banyak sangat pun bagi sebagai sagu hati, sebagai apa tu ada. Lepas tu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Hanbali lah, tidak harus tak leh kita nak upah hare, tak leh kita nak upah orang baca Quran kepada ayah kita, orang baca Quran pada ibu kita, tak leh sama sekali. Buat apa? Kalau nak baca lillah, baca kerana Allah. Jangan dok ambil duit pitih. Jangan dok ambil upah sebab ayat Quran tak leh nak upah, ayat Quran tak leh nak beli. Sebab ia berdalil dengan ayat kata wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Mu janganlah ambil beli, mu jangan belilah dengan ayat aku saat itu dengan harga yang sikit sangat. Sebab ayat Quran ni satu ayat tu pun. Satu ayat. Satu ayat ataupun satu kelimuh tu. Tak ada dah kita nak beli. Tak ada harga dah kita nak bayar. Apa kita hidup bayar. Quran sebuah, wi 100 kok ya. Tu dia. Baca sejuzuk, boleh 50 kok ya. Wak mudah-mudah dia kata. Wak renge-renge, wak mudah-mudah. Wak harga murah. Tak boleh sama sekali dalam mazhab dia. Tu lebih kurang deh. Jadi kalau kita mari tengok dalam bab upah ni, dalam bab upah ni boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh kita tengok. Ada sepotong hadis. Ada sepotong hadis di sini, hadis riwayat daripada Abu Daud, dia kata sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat fayanfa'uha in tasaddaqtu anha. Jadi di sini dia kata dia kata ada seorang lelaki tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lelaki mai tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat. Faqala, maka berkata ia, maka soal ia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibu saya ni matat, sudah meninggal dunia. Ibu saya sudah meninggal dunia. Fayanfa'uha in tasaddaqtu anha. Boleh manfaat tak Rasulullah? Siapa tak pahala kalau aku sedekah daripada aku sedekah bui kepada dia, aku nak sedekah with dia. Bahasa kita. Supaya kita nak wakaf jariah. Kepada masjid, kepada pondok, kepada tahfiz Quran. Ibu kita sudah meninggal dunia dah. Boleh tak? Ni seorang lelaki tanya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah jawab, na'am. Ya, boleh. Mu nak sedekah untuk ibumu, mu niatlah untuk bagi dia dan ayah kamu, mu ambil duit pitih ni, misalnya 100 kok. 50 kok, 500 kok. Kita ambil 200 kok. Duit ni aku nak jadi sedekah bagi ibuku, namu misalnya Hajah Fatimah binti Abdullah, kita boleh lah kerana Allah Ta'ala pergi wakaf, pergi sedekah. Hadis ni riwayat hadis ni oleh Abu Daud. Tu dia. Lepas tu hadis lain pula, kita boleh tengok hadis lain. Kita nak tahu kata siapa tak siapa. Di sini kita tengok hadis, banyak hadis. Sebab itulah saya kata hak royak kata siapa pun banyak, hak royak kata tak siapa tak ada royak. Cuma ya royak kata mu buatlah untuk kamu wa allaisa lil insan illa ma sa'a, tidaklah manusia itu melainkan sekadar mana ya usaha. Balah tu ya kata ya tak ada royak kata tak siapa gapo, tak ada royak. Balah tu. Tengok di sini pula satu hadis. Waja'at imra'atun, dan datang oleh seorang perempuan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata ia, maknanya soal ia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallah fil haji. Sesungguhnya fardu inna faridata ala ibadihi inna faridatallah fil haji. Sesungguhnya fardu Allah itu pada haji. Tuhan memfardukan pada haji. Nak ayat kata haji ni wajib. Lepas tu adraktu abi syaikhan kabira. Lepas tu aku ni tu, ayahku ni tua sangat. Tua sangat dah, tak gerak dah ayahku ni.
Tu dia. Tak gerak dah nak akak tangan, tak gerak dah nak akak kaki pun tak gerak. Tak gerak nak akak tubuh pun tak gerak dah. Tu tua benar-benar. La yastati'u an yathbuta 'ala ar-rahilah. Oh, nak duduk atas kereta, nak duduk atas kenderaan tak leh. Kalau nak ambil tok atas uta tak leh. Masa tu uta kereta tak ada, kenderaan tak ada lagi. Mutu tak ada, kereta tak ada. Lepas tu nak tok atas uta. Tak kuasa dah nak tok. Jadi kelepeh turun. Nak akak kaki pun tak leh, tangan pun tak leh. Lah mana ni? Nah, afa ahujju anhu, boleh tak saya nak tolong buat haji with dia? Tu dia. Nabi pun jawab, qala ara'aita law kana ala abi ara'aiti law kana ala abiki dainun akunti qadaitihi. Nak ayat kata di sini, kalulah mung kuasa untuk nak tunai, kalulah ayah mung tu ada hutang, mung tu boleh tunai with dia. Mung nak tunai tak hutang ni? Kalau mung boleh tunai with dia, mung nak tunai tak? Anak dia kata, qalat na'am, ya, saya nak tunai with. Kalau itu Nabi kata, qala, maka Nabi jawab, fadainullah ahaqqu an yuqda. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Jadi nak ayat kata kalau ayah mung tak ada hutang dengan orang. Pas mung kuasa bayar. Mung kuasa tolong bayar ikut ayah mung. Mung nak bayar tak with dia? Ya, saya nak tolong bayar. Pas kalau mung boleh bayar hutang manusia, fadainullah ahaqqu an yuqda. Maka hutang tu lebih utama mung tunai. Mung kena tunai hutang tu lagi lah. Mung kena tunai hutang tu. Maknanya hutang tu lebih utama lagi. Manusia lagi po kalau mung boleh bayar, mung kena bayar. Wajib bayar nah. Kalau mung boleh bayar, mung boleh tolong tunai. Wajib tunai nah hutang manusia. Pa hutang tu lebih utama lagi lah. Tu nak ayat kata siapa pahala dan jadi ibadat hak orang lain buat untuk orang hak sudah meninggal dunia dah. Hak tak ada meninggal dunia lagi pun boleh buat dah. Kalau kita tengok di situ amalan tu amalan ibadat badaniyah tu, ibadat badaniyah ni nak tukar ganti tak boleh. Tapi oleh kerana di sini nak ayat kata, nak ayat kata Nabi tepat-tepat hak boleh bagi kemudahan, bagi kemudahan. Tu dia. Jadi di sini kita nak panjang tak boleh sebenarnya, banyak lagi kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sakut paut hadis hak dapat boleh kita orang panggil siapa pahala kepada si mati, dan lagi pula ayat-ayat bahasa hak ni tu banyak lagi, tapi oleh kerana masa kita hak ni tu terlalu lewat, maka kita nak sekat ni dulu. Mudah-mudahan kan ibu kan bapa kita ambil manfaat, dapat ambil manfaat bersama. Yang mana kita sudah meninggal dah, ayah kita dan ibu kita sudah meninggal dunia dah, kita buatlah kebajikan kepada mereka dengan kita membaca, dengan kita buat amalan-amalan sedekah, wakaf jariah kepada dia, buatlah apa saja niat untuk jadi kebajikan ayah kita, ibu kita. Mudah-mudahan dia beruntung kerana kita, dia berjaya kerana kita, dia lepas daripada azab kubur dan api neraka kerana kita. Kerana orang panggil harta-harta yang ayah kita taruh kepada kita, yang beri pada kita tu, kalau kira tak pandai lah kita buat kebajikan kepada dia, kita nak buat baik pada dia di atas dunia ni tak pandai. Tapi kalau kita buat kebajikan pandai. Kalau kita buat kebajikan hak ni tu, dia berjaya, dia lepas daripada siksa kubur, azab api neraka, pandai. Sebab itulah usahalah kita buatlah kebajikan untuk mereka. Mudah-mudahan kita pun berjaya, kita pun selamat. Maka sekadar itulah pada malam ni. Terima kasih belaka kepada kan ibu kan bapa muslimin muslimat yang sedang ikuti. Mudah-mudahan kita dapat berjaya dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.